Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Dia beritahulah ayat ni, dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang mencipta kamu. Daripada tak ada, Tuhan bagi kamu ada. Dan dialah Tuhan yang mematikan kamu apabila habis ajal kamu. Ajal ni maksud apa tuan-tuan? Ajal. Maksud dia tempoh. Kamu Allah cipta dan Allah yang akan mematikan kamu. Tuan-tuan, kematian satu orang Allah aja yang tahu macam mana. Kita tak tahu. Ni dalam seminggu ni, lu tengok dalam Facebook di Taiping baru ni, umur 70 lebih, mati seorang-seorang dalam rumah. Dia penyakit prostat. Duk pakai kampit ayam kencing. Duk seorang, bini tak ada, anak tak ada, apa tak ada, duk dalam rumah seorang. Dia upah satu orang sebulan sekali mai cuci rumah dia, cuci luang-luang ni apa semua samun. Kebetulan hari kawan tu nak mai cuci, mai duk panggil-panggil tak ada siapa respon, panggil-panggil tak ada siapa respon. Isteri kata siapa, kereta duk ada. Tak senang hati pergi buat report. Orang mai buka-buka tengok mati atas katil. Forensik mai check, kata dipercaya dia baru mati dalam beberapa jam saja. Nampak tuan-tuan, itu habuan dia. Habuan dia. Anak boleh ada berapa orang pun, tapi nak habis kita tu tak tahu lagu mana. Anak ada tak ada, kita seorang pun tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Kita tak boleh garanti, kata kita dengan ada family, kita dengan ada duit, kita dengan ada kenalan ramai, kita dengan kita garanti kita akan mati proper. Tak mesti tuan-tuan, tak mesti. Tuhan punya aturan ni, Tuhan dah atur macam mana kita tak tahu. Dia nak bagi kita ni suami isteri, suami mati dulu tinggal isteri akhirnya mati seorang dalam rumah. Boleh jadi. Allah bagi kat kita anak ramai, akhirnya anak semua keluar piduk di manakah, tinggal kita semua mati seorang. Boleh jadi. Ada yang mati jiran sebelah rumah, tahu-tahu bau bad smell, bau busuk daripada rumah dia ni. Telefon, tak ada jawab, tak ada respon. Kereta ada, rumah tutup. Tapi daripada sehari ke sehari, bau busuk makin kuat. Rasa tak senang, bagitahu jiran balik ni, bagitahu pakai domai tunggu depan rumah ni nak buat macam mana. Takkan kita nak pecah pintu rumah dia, apa pergi report polis. Polis mai buka-buka tengok mati 4 hari dah bolat dah. Ending hidup kita. Itu physical ending. Dari segi ending keagamaan pun kita tak tahu macam mana. Kita mati dalam keadaan cantik, kita boleh ingat kepada Allah, mulut boleh mengucap kata-kata, kita tak tahu tuan-tuan. Allah jadikan benda ni, tiap-tiap orang tak tahu dia punya ending masing-masing, adalah hikmah yang besar kepada kita semua. Dia suruh kita at any time mesti get prepared, get ready. Bila pun Allah nak switch off kita dalam keadaan ready untuk nak menghadap dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan sebut wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Tuhan cipta kamu, Tuhan yang akan mematikan kamu. Macam mana? Tuhan saja yang tahu. Kemudian memati Allah akan kamu apabila sampai ajal kamu. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Tuhan duk cerita ni. Tuhan duk cerita tentang habuan masing-masing orang yang tak tahu macam mana. Di kalangan manusia ini, ada mereka yang dikembalikan pada sehina-hina umur tua dan nyanyuk. Ada. Itu sebab tuan-tuan, kalau Allah bagi kita ni hidup, dia bagi kita sakit seminggu, jalan cantik. Kalau boleh pilih, kita nak minta macam tu dekat Tuhan. Tak semua orang dapat macam tu. Ada orang Tuhan drag dia. 5 tahun bedridden, tidur atas katil, kerah kediang 5 tahun. Tidak boleh urus diri sendiri. Kalau bini masih ada, harap bini tolong tengok. Kalau suami ada, harap suami tolong tengok. Kalau anak-anak ada, harap anak-anak tolong tengok. Bedridden 5 tahun. Pakai pampers 5 tahun. Nak bangkit mandi tak boleh 5 tahun. Tak kenal orang mai ziarah 5 tahun. Ada orang, Allah sebut dalam ayat ni, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur. Dan di kalangan kamu ada yang kami kembalikan dia ke sehina-hina umur tua, bahkan sampai nyanyuk. Tuhan bagi macam tu. Habuan ni kita tak tahu. Tidak ada seorang boleh cakap besar, boleh buka kancing baju, boleh pukul dada tentang ending hidup dia, tentang kesudahan hidup dia. Tak boleh. Pasal dia pun tak tahu macam mana. Ada yang Allah bagi kat dia cantik. Satu family ada 5 orang, 5 bagi mati sekali kapal terbang crash. Alhamdulillah.
Siapa tak gaduh sakit kepala pasal siapa? Semua sekali jalan. Alhamdulillah. Benda ni tak boleh minta. Allah bagi. Ada yang Allah tarik umur sampai 80, sampai 90. Allah bagi dekat dia penyakit. Alzheimer's disease. Alzheimer's ni apa dia, tuan? Penyakit neuro. Penyakit yang melibatkan saraf. Tiba-tiba tak lalu makan. Tiba-tiba dia kesit. Tahu kesit? Dia kecut. Tiba-tiba dia main Parkinson. Ini semua penyakit neuro. Penyakit melibatkan saraf. Dia main Parkinson, pegang benda getak-getak tumpah. Dia main macam tu dulu. Lepas tu badan kau duk kecil, kau duk kesit, bercakap dah apa dah. Dia tak kenal orang. Dia lupa. Baru tak asyad orang abang lupa. Dia main satu tahap. Bini dia, haduk jaga dia. Selama dia sakit 5 tahun, dia tak kenal. Tak kenal. Bini ni keluar air mata dereh. Abang saya ni, abang saya. Hang siapa? Katanya. Tuan-tuan, habuan dia. Allah bagi kat dia macam tu. Wal'ayazubillah. Semua benda ni, tujuan Allah satu aja. Dia nak bagi kita insaf. Insaf ni maksudnya apa? Selama hidup, selama sehat, kita jadilah satu orang yang semua orang sayang kita. Kalau ditakdirkan ending kita macam tu, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita jadi suami dia. Kita suami yang penyayang. Sampai kita jadi macam tu 10 tahun. Dia jaga kita dengan penuh kasih sayang. Pasal apa? Pasal dia mengenangkan 50 tahun kita jadi orang yang penyayang dekat dia. Allah nak bagi tu kat kita. Bagi pengajaran tu dekat kita. Tak usah sombong. Tak usah bongkak. Tak usah. Semua benda tak elok ni. Pasal apa? Pasal satu hari kita berharap kepada bantuan orang untuk nak bantu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, ada di kalangan kamu man yuraddu ila arzalil umur, yang aku drag dia, aku lanjutkan umur dia sampai tua nyanyuk. Firman Allah, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya apabila dia nyanyuk, dia tidak tahu kemudian daripada tahu akan sesuatu itu seperti kanak-kanak. Daripada satu orang dia yang memory cukup bagus, tiba-tiba zero memory dia, kena format, kosong balik, tak ada apa. Daripada dia satu orang yang cukup ingat, tuan-tuan, numbers dia boleh ingat. Anak dia ada 6 orang, tiap-tiap seorang punya IC number dia ingat. Nombor telefon tak payah store dalam memory phone semua, dua dalam kepala dia. Abang ya, ni long punya nombor berapa, terus bagi pupuk. Nombor rumah, nombor telefon tangan, nombor kereta, nombor IC, semua ada dalam memory dia. Satu masa dulu dia main, satu masa dia tak sembahyang lagi, dia kata dia sembahyang dah. Dia sembahyang dah, dia kata dia tak sembahyang lagi. Dia jadi macam tu, tuan-tuan. Habuan Allah bagi kepada sesetengah manusia. Benda ni semua Allah nak suruh kita insaf. Betapa lemahnya kita ni manusia. Kita mengharapkan kepada belas kesian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia seperti kanak-kanak, lupa semua kerja apabila dah terlampau tua, melainkan orang mukmin yang soleh. Itu dia beritahu. Melainkan orang itu orang mukmin yang soleh, yang faham Quran, tiada jadi ia arzalil umur, ataupun nyanyuk itu tidak jadi. Tuan, ada orang dalam hidup dia khatam Quran 2 minggu sekali. 2 minggu dah ada berapa? 14 hari. Maknanya lebih kurang dia baca sehari berapa juzuk? 2 juzuk. Mustahilkah kita nak baca 2 juzuk sehari? Mustahilkah? Tak mustahil kalau kita baca. Kalau tak baca, mustahil lah. Kalau kita jenis tak baca Quran, mustahil lah. Sebulan Ramadan 30 hari atau 29 hari pun tak cukup. Tak ada nak khatam. Tapi ada orang yang Allah bagi dekat dia 2 minggu dia sekali khatam. Di antaranya siapa, tuan-tuan? Al-Fadil Al-Marhum, Allah yarham, Datuk Hashim Yahya, bekas mufti wilayah Persekutuan dulu. Isteri dia cerita 2 minggu dia sekali khatam. Dan Allah bagi dekat dia, dia sakit, dia macam koma. Tapi sebelum tu dia satu orang yang 2 minggu sekali khatam Quran. Every sembahyang waktu habis dia baca Quran. Tak ada apa nak buat, dia baca Quran. Kita tak ada apa nak buat, check WhatsApp, kita check Facebook. Dia ada juga phone, guna juga, tapi dia ada masa dia, ada waktu dia saja. Dia nak tengok benda-benda tu. Ada waktu habuan dia nak bawa menghadap Allah. Tuan-tuan,
Itu anugerah Allah. Allah bagi pada orang yang bersungguh-sungguh nak benda tu. Allah bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata setengah ulama, tubuh manusia naik sampai 33 tahun, habis muda dan habis kuat. Dia kata, ini dia sebahagian ulama dia bahagikan manusia macam tu. Umur 33 daripada umur belasan tahun habis sekolah, katalah 17 18 sampai 33 tu, itu tengah muda, tengah kuat. Ada yang tengah cerodong, ada juga. Sampai 33 tu dia tengah cerodong, ada juga, dia kata. Dan bertambah akal, yakni matang dan tiada kurang kuat sampai umur 40 tahun. Nah, bila dia mai 33 sampai 40. 33 sampai 40 itu time sudah matang. Itu time otak sudah matang dan kuat masih ada. Cicah umur 40 matang, kematangan ada, fizikal kekuatan ada, dia kata. Daripada 40 sampai 60 kuat kurang, akal tidak kurang. Ini sebahagian ulama kata. Bila sampai umur 40 sampai 60, kematangan masih ada, kuat dah kurang sikit dah. Dia nak main 50, 60 tu kuat kurang dah. Tapi kematangan masih ada lagi. Daripada 60 sampai 75, dan kata qil, sebahagian ulama kata sampai 80. Dan kata qil, kata setengah ulama kata sampai 90. Daripada 60 dia nak pi sampai 80 misalnya. Akal kurang, nyanyuk sudah datang, arzalil umur sudah datang. Dia main macam tu. Bila 60 naik ke atas, hati dia main macam-macam lah. Masa tu dia main lah. Dia main lutut, naik tangga bunyi keriak, 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 dia bunyi gitu. Naik tangga dia bunyi gitu, keriak, keriak, keriak. Mula duk cari apa bunyi, cari-cari, rupanya dalam lutut dia. Dalam lutut dia. Dia pergi di hospital, abang kat doktor, dia kata ada something funny, dia kata. Dia tunjuk kat lutut dia. Doktor kata, Haji umur berapa sekarang? Saya baru 70. Baru 70. Dia kata, ini memang 70 punya cerita, dia kata. Saya pakai cermin-mata, tuan kan. Bila dia main umur 40 hari tu ni, pakai cermin-mata tak boleh baca. Buang cermin-mata boleh baca. Kata, wah dia jadi macam ni. Dulu kita tengok tak nampak, kita pakai cermin-mata kita nampak. Dia main umur 40, pakai cermin-mata pula dah tak nampak. Buang, cantik pula. Itu sebab tuan-tuan tengok ada setengah orang bila dia mengajar, dia bercakap, dia pakai cermin-mata. Juga bila dia baca, dia buang cermin-mata. Sekali dia langut, dia pakai cermin. Ganggu betul Rupanya, bila saya pergi dekat pakar mata ni, dah apa siapa saya reading ada masalah. Dia kata masalah macam mana? Saya kata bila saya buka spek clear, bila pakai dia jadi kelabu. Tapi mau tengok jauh kena pakai. Dia kata, you sekarang umur berapa? Masa tu lah. Saya kata 40 lebih. Ini penyakit 40 lebih lah. Oh, 40 lebih penyakit. Nah, dia kata ini biasa. So, you kena buat apa? Dia panggil bifocal. Kena buat bifocal. Kalau dulu punya cermin mata, dia ada petak kat bawah ni macam cermin mata Mao Zedong tu. Kalau ni dia tak nampak petak tu, tapi ada dalam cermin mata kita ni, dia ada di bawah ni habuan reading, atas habuan tengok jauh. Kena buat yang tu. Oh, kita kata kalau tak buat you kena buka spek lah. Bila baca you buka spek, bila tengok orang you pakai spek. Kalau payah-payah you gantung tali tu, dia kata. Dia kata ni nampak nak jadi profesor. Gantung tali. Susah nampak tuan-tuan, umur duk naik ni dia duk main dah. Tak apa buat. Bila buat dua ni bifocal, satu untuk reading, satu untuk tengok jauh, dia jadi lagu mana pula. Bila kita mula-mula pakai, longkang jauh lagi kita langkah dah. Ini semua penyakit orang tua-tua. Bila jadi lagu tu, baru kita tahu, sudah tua rupanya aku ni kan. No, longkang jauh lagi. Kita tengok, kita tak boleh nak arah, kita langkah jauh, jatuh longkang lah. Bila longkang tu jauh lagi. Oh, sementara nak boleh, baru boleh pakai. Lah tak apa lah. Kan? Nak cerita kata, benda ni semua ni, peraturan ini siapa yang buat? Allah buat. Tujuan dia apa? Dia nak bagi tahu kita hang tua dah. Hang tu duduk perasaan mudah. Dia nak abang yang tu. So signal tu Tuhan bagi, kita pun admit, kita pun mengaku betul, aku dah tua dah.